Tingkat martabat anak muda. Masanya telah tiba, bertekan bersemangat, capai cita murnimu, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya. Rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari jelek mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau tempat, masa depan ku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya. Ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, tengah jam. Masih lagi pagi kita. Maklumlah kita daripada pagi tadi bersiaran di sini sempena Volunteer Day Rakan Muda at Puncak Alam 2023 peringkat negeri Selangor. Okey, hadirin semua, adik-adik semua, jangan lupa yang di Facebook tu boleh komen dengan kita, boleh tap-tap untuk share lah biar ramai sikit view kita, sebab hari ni kita bawakan khas untuk anda tetamu kita daripada, mungkin kita tak pernah dengar sebelum ni, itu Urban Preppers. Betul ke pronoun saya, Cik Nik? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia Urban Preppers Malaysia. Urban Preppers Malaysia. Okey, sebelum tu Cik Nik, kita nak tahulah macam mana Cik Nik terlibat dengan Urban Preppers Malaysia ni dahulu, sebelum kita pergi lebih dalam lagi tu. Okey, dia bermula daripada satu kesedaran ataupun saya ambil ilham ni, terus terang saya beritahu daripada mak saya. Contohnya kalau macam kita nak balik ke kampung dulu, zaman-zaman saya dulu kita tak ada wet wipes. Jadi mak saya akan sediakan towel yang basah dengan dah ada air sabun dah. Jadi kalau kita makan jajan ke ini ke apa ke, dia dah sediakan semua benda. Jadi apa sahaja yang kita nak, dia dah sediakan daripada perjalanan Kuala Lumpur ke Kota Baru contohnya. Jadi daripada situ bila saya tengok dengan keadaan hidup kita sekarang ni, kita di bahagian urban ataupun di bahagian bandar, kita cenderung kepada banyak kecemasan yang kita tidak diduga. Jadi saya bertanya kepada diri saya, adakah saya bersedia untuk menghadapi benda-benda tu? Sebenarnya bukan apa Cik Nik, sebab saya tengok bila sebut kecemasan ni, ada stigma yang kita dengar lah, yang mereka katakan di Malaysia tidak ada bencana. Di Malaysia kita tak perlu bersiap sedia sebab pertama, government always here for us. Selalu ada dengan kita. Kemudian kita Malaysia tak ada gempa bumi. Jadi itu sinonim. Apakah term sebenarnya persediaan bencana tu yang boleh kita, yang cuba Urban Preppers bawakan pada kita? Okay, so stigma di Malaysia tiada bencana ataupun ramai yang menganggap apa yang kita orang buat ni adalah satu benda yang sia-sia ataupun buang masa. Tapi apabila kalau kita lihat mendalam ataupun kita tengok cerita sebelumnya, dia istilah dia macam ni, sediakan payung sebelum hujan. Betul tak? Baju hujan juga, payung dan baju hujan. Payung dan baju hujan. Jadi kenapa kita bawa payung dan baju hujan bila kita nak keluar? Sebab kita tak nak kena air hujan ataupun kita nak basah. So konsep dia sama juga. So macam ni kita bersiap sedia.
adalah untuk mengelakkan kita daripada ditimpa ataupun menyusahkan kita. Contohnya, memang government akan ada di situ. Contohnya macam masa banjir akan dipindahkan kepada pusat perpindahan sementara, PPS kan. Jadi kadang-kadang untuk dia punya transisi ke situ, kita memerlukan item-item contohnya daripada sanitari kita, daripada pakaian kita ataupun bila anak kita lapar, contohnya dan sebagainya. Kadang-kadang makanan tu sampai lambat. Kita sampai mungkin pukul 2 malam, pukul 7 atau pukul 8 mungkin makanan baru sampai. Kalau anak dah lapar macam mana pula tu? Maksudnya kita tak nampak apa yang cuba dibawakan daripada Urban Preppers Malaysia ni adalah bukannya bencana sebenarnya. Saya lebih suka sewaktu kecemasan. Yang kecil pun kecemasan. Cemas tu macam-macam berlaku. Cemas macam tadi kita sempat berborak, cemas dalam bilik air pun, dalam pintu toilet pun cemas kan. Okey, kalau macam tu Urban Preppers, kalau tadi saya tengok dekat Urban Preppers ni, dia banyak gunakan ada kit. Ada beza tak persediaan kits tu? Contoh kepada saya seorang wanita yang memandu, perlukah saya kits tu di dalam kereta? Ataupun saya sebagai seorang ibu di rumah, perlukah kits tu? Ada tak term-term yang Urban Preppers ni teach kita lah untuk tu? Okay, very good question dekat situ, soalan yang bagus. Memang kita akan ajar ataupun memang kita menasihatkan orang untuk menyediakan sesetengah kit. Macam kita ada contoh-contoh nama, salah satu yang paling famous kat sini kita panggil BOB ataupun BOB, which is a bug out bag. Bug out bag tu yang mengandungi barang-barang ataupun dalam bahasa kerajaan pakai sekarang adalah beg kecemasan. Dalam beg kecemasan tu kita ada perkara-perkara yang dari pergi makanan, daripada sumber air, perlindungan untuk bahagian motong dan juga inilah. Saya tak boleh sebut dekat live. Okey, maksudnya kits yang dia sebab kalau saya sinonimkan kecemasan, kits ni first aid saya nampak. Cuma bantuan ubat-ubatan sahaja. Tetapi maksudnya Urban Preppers ni ajar kita untuk siapkan sekali dengan foods lah maksudnya. Bersekali dengan food tu. So kalau macam saya memang zero lah. Ada tak kelas-kelas ke atau online yang diberikan? Mungkin boleh share kot-kot kan. Saya nak join ke? Ada. Jadi untuk mereka yang tidak ataupun kita panggil zero knowledge, boleh join group Urban Preppers Malaysia. So dekat Facebook tu Urban Preppers Malaysia, dia satu group je kat situ, boleh join. Dekat situ kita telah sediakan PDF ataupun slide yang daripada A to Z. Mana orang daripada zero knowledge, dia akan baca slide itu dan boleh bertanya kepada dalam group untuk memahami dengan lebih lanjut apa yang perlu dibuat sebelum ada barang-barang tu dulu. Cik Nik, barang-barang tu mahal tak? Yang paling penting dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni, barang-barang tu mahal tak? Okey, barang-barang tu dia bergantung. Okey, contoh saya punya bug out bag expert saya, Encik Fahmi dekat situ. Jadi dia memberi konsultasi macam mana untuk set upkan bug out bag apa semua dan boleh deal dengan dia, berurusan dengan dia. Barang dia mengikut keperluan. Contohnya macam Puan Azlina set up benda lain, saya set up benda lain dan mungkin Tuan Fahmi dia set up benda lain. Jadi semua orang berbeza-beza set upnya. Maksudnya dekat sini, kalau dalam satu grup tu ada 5 orang, berbeza-beza lah. Ataupun kalau saya sendiri, seorang, saya boleh ke set up benda yang berbeza-beza tu? Macam contoh dalam kereta, dekat rumah, perkara-perkara tu. Cuma saya concern sikit lah dari segi harga tu. Sadi tau. Mampu milik ke kalau kita nak mendapatkan? Harga mampu milik. Yang tu kita jangan risau sebab kita tak perlu menjadi ikutan whereby macam si fulan ni ada, kita nak kena ada barang dia juga. Yang si fulan ni pula ada, kita nak kena ada barang juga. Kita tak perlu macam tu. Kita cuma membeli barang yang kita rasa kita akan guna. Sebab dalam bag yang kita akan bawa, dia rule of thumb dia, kita tak boleh lebih 20% daripada body weight kita sendiri. Jadi kalau kita ada banyak-banyak barang, kita bawa bag kita sendiri juga yang berat. Jadi kita cuma ambil barang yang keperluan kita sahaja. Maksudnya dekat sini, contoh macam saya pesakit migraine tega, cewa. Jadi maksudnya saya perlu ekstrakan mengikut saya nilai diri saya sendiri keperluan. Ubat-ubatan saya tak boleh samakan. Contoh orang ni asma, so dia kena ekstrakan lah dia punya tu. Maksudnya sekarang ni di persediaan kits kita ni sebenarnya bergantung kepada kita. Cuma My Preppers ni adakah dia suggest kita? Betul. Oh, dia suggest kita lah. Ada tak tim, berapa orang tim yang ada dah grup yang dengan My Preppers Malaysia ni sebenarnya, Urban Preppers Malaysia ni? Maksud Puan ada berapa ahli? Berapa ahli? 54.4 sekarang. 54,000.4 sekarang ni.
Kenapa saya tak tahu Cik Wah? So sekejap lagi kita daftar kan? Boleh kalau nak wawakan dekat mana, mungkin macam mana untuk menjadi ahli. Sebab saya rasa ini adalah satu keperluan. Terutama yang duduk di bandar macam kita. Sebab kadang-kadang apabila kita balik je kerja, tiba-tiba banjir. Ya, betul. Ada satu kes tu, ada satu kakak tu, dia ambil anak dia pergi sekolah je. So, jalan yang dia pergi hari-hari. Tapi ada satu hari dia masih dekat Kedah, dia terperangkap dekat jalan dia tak boleh pergi depan, tak boleh pergi balik. Dia terperangkap selama lebih daripada 7 jam dalam kereta dengan anak dia. Jadi disebabkan dia tahu dan dia telah prep dalam kereta dia ada baju lebih, makanan dan air. Jadi dia dan anak dia okey. Tapi tidak kepada orang-orang yang lain tu dengan keadaan sejuk dan lapar dan dahaga. Okey. So betul kan kita cakap, macam saya cakap tadi, di Malaysia tak ada bencana teruk. Tidak ada earthquake, tidak ada langsung gempa bumi. Cuma selalu yang berlaku di bandar, inilah dia banjir. Banjir kilat kita panggil. Banjir kilat. Maksudnya adakah perbezaan prep untuk barang-barang kit tu untuk banjir kilat dan juga banjir. Kalau banjir yang selalu berlaku di musim tengkujuh tu ada tak? Perlu ke? Ada. Jadi macam yang mana dah kita panggil banjir bermusim. Jadi banjir bermusim ni, mereka telah tahu apa yang nak buat. Contoh macam adik ipar saya pun, dia duduk di Tumpat, Kelantan. Tiap-tiap tahun air confirm naik. Jadi sebelum air itu naik, mereka telah menyediakan dan mengalihkan barang-barang itu sebelum banjir itu terjadi. Tapi kita kat Pantai Timur memang macam tu. Saya pun orang Pantai Timur. Jadi maksudnya bersedia sedia. Cuma saya concern dari segi yang mengalihkan banjir. Dan barang-barang tu yang kita nak prep kecil tu sekarang mungkin adakah Urban Preppers dah pergi ke serata Malaysia untuk memberi kesedaran tu kepada kita rakyat Malaysia sendiri? Dari segi pergi ke serata Malaysia tu, terus terang Urban Preppers masih belum mendapat peluang lagi sebegitu. Kami masih menanti-nantikan sebab Urban Preppers ni adalah group volunteers actually. Kami tidak mempunyai fund, terus terang saya bagi tahu. Jadi untuk kami untuk keluar ke kawasan Kuala Lumpur ataupun kawasan 03 ni is a bit hard for us. Jadi katakan kalau ada jabatan atau mana yang boleh sponsor kita dan kita akan dengan bahagia kita akan turun. Oh, maksudnya sekarang ini Urban Preppers ni berada di lokasi di betul-betul di bandar lah. Cuma Betul. maksudnya, tapi saya rasa mungkin ilmu-ilmu itu boleh dikongsi lah di luar dah, terutama untuk ni lah konsep bencana kan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok pun bencana ni tak menentu Cik Nik. Betul. Kadang susah, kejap-kejap panas, tiba-tiba hujan, kejap-kejap hujan, tiba-tiba panas. Okey. Kalau tadi saya nampak dekat tu, adakah perkeluhan, saya nampak di bus tadi ada life jacket semua tu. Adakah keperluan kita juga untuk menyediakan life jacket sekurang-kurangnya satu kereta satu? Sebab macam pemadam api dah ada, sekurang-kurangnya perlu ada disediakan. Life jacket tu macam mana? Okey, jadi untuk life jacket ni saya selalu bertanya kepada orang tu, adakah kawasan anda diancam oleh banjir? Dan kalau diancam oleh banjir, banjir seperti mana tu? Adalah banjir kilat, pernah diancam ataupun sebegitu? Sebab tidak semestinya orang lain ada spare life jacket, kita pun kena ada life jacket. Contohnya macam saya di kawasan Petaling Jaya, saya tidak menyediakan life jacket tapi saya menyediakan barang-barang lain untuk menghadapi banjir, contohnya. Okey, kalau kita nampak My Preppers ni tadi tak ahli 54,000 lebih kurang. 54 lah lebih kurang lah. So volunteer all out, tak ada fundraising daripada mana-mana lah. Ada ke cita-cita tu untuk dimelebarkan ke seluruh Malaysia ke? Ada, kita orang dah beroperasi selama nak masuk 4 tahun. Lama Cik Nik. Lama. Kita orang memang berhajat untuk spreadkan benda ni lagi luas lah. So alhamdulillah tahun depan kita akan masuk dalam 5 buah sekolah di kawasan Selangor. Ya, saya rasa yang sekolah tu penting tu. Macam kita educate. Kalau kita tengok di negara contoh Jepun, dia dah educate kan student dia apabila dengar gegaran ni. Cuma saya rasa tim-tim macam My Urban Preppers inilah yang banyak bantu. Selain daripada penyediaan the kit tu, adakah ada lagi contoh seperti kita panggil tips ke sewaktu berlaku bencana, macam mana nak buat? Ada disediakan? Ada. Jadi dalam grup kami juga kita membincangkan contohnya banjir. Kita banyak bercakap pasal banjir kan. So dalam grup kita membincangkan sebelum kejadian banjir, semasa kejadian banjir, selepas kejadian banjir. Jadi kita membincangkan semua benda itu sekali. What are the safe steps ataupun apa yang perlu kita lakukan. Oh, maksudnya dia kalau banjir sekarang ni maknanya ini dah musim ni.
Ni kita dah musim ni Cik Nik. So tim yang ada ni, adakah dia turut sama berbantu dalam tim bangsa banjir tu, bantuan lah? Ada tempat-tempat yang kita boleh masuk. Okey. Contohnya macam kita boleh memberi bantuan, tapi ada tempat-tempat yang kalau you tidak register dengan agensi, contohnya macam nak apa semua, dan kita kena patah balik. Kita tak boleh masuk. Maksudnya diberi peluang akan pergilah. Betul. Maksudnya tim akan pergilah. Tak ada isu lah dekat situ. Cuma kalau tak ada. So mungkin sekarang ni dari 54 orang tu dah 4 tahun. 54 54,000 orang tu 4 tahun. Kita ada seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, Okey. termasuk Pontianak Indonesia dan paling jauh dekat Ireland, Dublin. Cik Nik, ini tim dah international ni. Indonesia ada, luar negara ada. Ni internationally. Mungkin perkembangan tu, sebab tu saya cakap tadi, mungkin kesedaran tu tak ada sebab Malaysia bukan negara yang senang dilanda bencana kan. Cuma saya tengok tadi di sana tu, tengok di bus sana tu pun ramai masih. Mungkin yang ada terniat tu sebab kit yang kecil-kecil ada tu mampu milik katanya mengikut keperluan kita. Apakah keperluan contoh kita tu, berapa lama kita perlu check kit tu? Contoh kita nak tengok kan, tarikh luput, air, berapa lama kita nak tengok Okay, itu? lagi satu, very good question dekat situ. Jadi, ramai yang di luar mengatakan prepping ni ataupun siap siaga adalah satu kerja atau usaha yang sia-sia atau membazir duit. Jadi mungkin mereka tidak faham dengan istilah FIFO. FIFO tu adalah first in, first out. Contohnya kalau kita siapkan makanan ataupun minuman, jadi kita dah ada dia punya expiry date dia sendiri. Sebelum sampai expiry date dia dalam 8 hingga 6 bulan, kita dah pakai benda tu. Air dengan makanan adalah benda yang kita pakai hari-hari. Jadi kita boleh pakai dan kita menggunakan. Contohnya daripada situ. Sama juga dengan ubat-ubatan, dia tempoh dia dalam setahun hingga 2 tahun kita akan tengok. Contoh bila kita akan cek, contoh makanan ataupun barang first aid dalam masa 6 bulan. Tapi dari segi barang electrical ataupun contoh daripada rechargeable battery adalah dinasihatkan untuk discharge dan charge setiap bulan. Itu kalau yang ada charge lah maksudnya. So makanan yang kita prep ni, adakah makanan yang kari ayam, rendang daging, kan? Okay. Kita ada macam dia cakap, oh saya tak boleh lah tak makan ayam satu hari. Mungkin persepsi tu, adakah makanan yang kita prep tu boleh? Kari ayam, rendang daging, sambal tumis ke kan? Boleh, kalau kita tengokkan MRE ataupun meal ready to eat sekarang ni, dia dah ada banyak ada. Contohnya daripada Ibrahim ke daripada Kembara set meal, dia dah ada banyak dah. Dia punya, ada nasi berani pun sekali. Contohnya sekarang ni. Jadi kita boleh ikut, orang kata ikut sedap tekak masing-masing. Sebab kita kena faham bila dalam keadaan emergency ataupun dalam keadaan kecemasan ni, mental state kita kena jaga dan kita tahu makanan tu adalah sesuatu yang akan buatkan kita happy. Itu adalah satu. Kan, lepas tu lagi satu, mungkin ramai tidak tahu yang kita orang dewasa memerlukan 2000 kalori per day untuk function normally. Jadi kadang-kadang kita tak perlu tengok sedap tekak sebab dah time emergency. Kita fikir makanan tu cukup tak dekat 2000 kalori supaya kita boleh berfungsi sebagai manusia. Makanan yang prep ni saya difahamkan kalau kita prep ni lebih tahan lama. Ada yang lebih sebab saya ada terbaca mungkin ada 2 tahun, 3 tahun. Dia lebih usianya, lebih panjang usianya daripada makanan yang biasa. Betul? Betul. So kalau macam nasi tu, makanan Malaysia ni, rakyat Malaysia ni rujinya nasi. Kalau saya rasa roti tak tahan lama agaknya. Kalau nasi tu, dia prep beras ke dia prep nasi? Kena bagi tahu. Prep beras ke nasi? Kita prep beras. Beras. Jadi beras ni kalau kita masuk dalam grup, dia ada macam-macam cara orang buat untuk prep beras. Ada pakai vacuum sealer, ada yang pakai letak dalam botol mineral, pakai oxygen absorber, OA apa semua. So dia ada macam-macam cara sebenarnya kita prep beras ni. So beras tu ada yang simpan setahun, ada simpan 3 tahun, ada simpan 5 tahun. Jadi tim Cik Nik ni adalah bagi tahu kita kat mana nak dapatkan peralatan tu. Ada ke bagi tahu? Ada. Kalau kan kadang nanti kita tengok macam mana dia boleh prep kan tiba-tiba daripada plastik tu terus jadi untuk simpan. So mungkin kita tak tahu. So tim Cik Nik bolehlah bantu kita untuk cari dekat mana. Dalam grup nanti semua kita boleh ajar. Oh okey. Saya ingatkan kita prep beras. Tapi makanan tu macam mana? Ada Rendang juga. daging kari ayam tu macam mana kita prep Dia panggil tu? kita food retort kita panggil ataupun canning, food canning. Dia ada 2 lah, food retort, food canning dan beberapa cara lagi. Oh, itu yang kita buang oksigen dia tu bagi Betul. tahan lama. Itu makanan, air, pakaian. Kalau untuk kita sediakan kit
berapa helai. Kadang ada pula saya tidur pakai baju beruang. saya nak siang baju lain ni baju lain. Suggestion daripada tim. Okay, so first thing kita kena fikir di dalam masa ataupun orang kata at the moment kita pegang bag emergency kita tu, kita dah kena set dalam mind yang ini adalah kecemasan. Jadi kita kena tolak tepi nak berlawa orang kata. Kita kena tolak tepi nak berlawa sekejap. Sebab macam saya cakap tadi, beg yang you bawa tidak boleh melebihi 20% daripada berat badan kita. Sebab nanti you nak meredah atau berjalan, you akan jadi berat. Jadi untuk orang dewasa, saya suggest dalam satu persalinan, iaitu kalau boleh baju yang dry tee ataupun baju yang macam jersey punya tu, cepat kering tu. Okey, microfiber yang senang Microfiber. kering itulah kan. Okey, itu tang baju. Tang keperluan dia selalunya kalau kids tu berapa lama dia boleh tahan? Okay. Kan dia ada mungkin kita sediakan 1 hari, 2 hari ataupun yang seminggu punya. Okey, jadi kita akan tengok, selalunya kita tengok 72 hari. So dalam bob tu, bagau bag tu, dia istilah dia dalam kita kelangsungan hidup 72 jam. Maksudnya 72 peralatan kits yang kita bawa ni hanya untuk tempoh 72 jam. Lebih kurang lah, dia boleh pergi lebih lagi Tu sebenarnya. kalau yang banyak makan tu, dia kena ekstra ni, siapkan barang makanan ni. Dengar tu, kalau tak yang ekstra tu. 72 jam, berapa kali? Kalau 1 kali 3 mungkin boleh makan 1, dia makan 5, banyak tu. Macam mana tu Cik Nik? Maksudnya 72 jam, keperluan kita 72 jam kita sandarkan untuk kecemasan. Kalau lebih pada tu, selalunya bantuan akan datang lah. Macam tu. Tak tentu juga macam Shah Alam hari tu lama juga lebih daripada 3 hari kan. Yang kes yang kita semua dikejutkan dengan banjir yang bah besar tu berapa jam baru sampai sebab masa tu saya rasa kita tim kita menumpukan di Pantai Timur. Yeah. Kemudian Pantai Timur tak banjir, dia banjir di Shah Alam. Itu perlunya sekiranya kita ada. Mungkin selepas kejadian itu ramai kot yang tersedar kot. Ada peningkatan ke selepas kejadian itu? Dia grup tu ramai, dia start jadi ramai ahli nak masuk bila nak musim hujan. Jadi kesedaran orang tu dia ada sifat nak belajar dia tu, jadi banyak yang request untuk join group dekat situ. Oh, maksudnya selepas tu adalah juganya hikmahnya kita Ada, kata kan. tapi kami masih rasakan yang mungkin tidak cukup kuat untuk kami sampaikan kepada luar. Sebab tu grup Urban Preppers Malaysia masih berharap untuk dapat peluang untuk menyampaikan awareness kepada seluruh Malaysia. Tapi selalu ada buat ke perkongsian secara sharing session dekat media sosial ke? Adalah. Mungkin nanti boleh wawarkan, insya-Allah boleh share dengan saya juga. Kita cuba wawarkan kan. Orang kata sebab saya rasa ilmu ni semua kena tahu. Sebab basic sahaja. Apa yang kita nak simpan beras ada dekat rumah. Gula boleh simpan gula. Ada cara dia jugalah gula. Tapi kan apa lagi minyak, macam mana minyak? Kalau dia simpan barang nak menggoreng minyak macam mana, perlu ke? minyak biar je lah dalam botol. Kalau dekat rumah tu kita biar je lah. Sebab kalau kita keluar daripada rumah, kalau boleh makanan dalam tin jangan bawa. Mana kita bawa contohnya macam makanan berakhir ataupun biskut, contoh-contoh macam tu. Kita elakkan membawa makanan yang memberi beban kepada Betul. kita. Dan Dida penyiapan sama. dia mengambil masa. Contohnya kita nak bersiang lah, kita nak ini apa semua. Okey, sebab tadi saya mula-mula tadi saya pergi dekat tu, saya kata ini perkara barang hiking ke apa. Tapi sebenarnya apa yang Urban Preppers siapkan tu sebenarnya prep tu itu pun tips dekat geng-geng hiking. Geng-geng yang duk turun masuk hutan, turun gunung semua tu. Ini ada juga ada. Sebab saya nampak barang-barang bila dah di prep tu dia jadi lebih kecil kompartmen dia. So dia tak perlu bawa besar-besar, cuma mungkin tempo untuk prep tu lah. Cara nak prep tu mungkin akan ada. Tapi saya rasa kalau kita prep tu banyak-banyak tu macam contoh beras satu pack, kita untuk single, kita maksudnya untuk seorang ataupun kita terus buat untuk group dalam family members tu. Okay, so kita ada calculation dia dekat situ. Contohnya kalau macam a family of 5 dekat situ, kalau mungkin satu hari kita makan 3 kilo beras lah katakan. Jadi kita boleh kali 5 dekat situ terus.
Oh, maksudnya satu kita boleh buat untuk grup ataupun individu Betul. lah macam tu. Tapi saya suka yang makanan dalam kereta tu. Bila siap. Tapi dalam kereta sebab dalam kereta saya pun banyak makanan. Dalam kereta saya pun banyak. Mungkin kalau berlaku apa-apa, tak ada lah. InsyaAllah saya masih kenyang sebab saya perlu makan untuk hidup. Okey Cik Nik, kita dah rasanya kita dah sampai ke penghujung untuk sharing session kita. Ada kata-kata last sekali untuk kita wawarkan kepada khususnya yang di media sosial kita, adik-adik yang hadir ke sini sempena Hari Sukarelawan ni, ada tak yang untuk kita sparkkan dia sikit? International, Cik Nik kena ingat international dah ni. Okey, boleh join grup kita orang dekat Facebook, Urban Preppers Malaysia. Satu je dekat Facebook. Bencana ni kita tak boleh nak duga. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia sekarang ni dah macam-macam yang terjadi, bukan setakat bah saja ataupun banjir, malah macam-macam lagi bencana dah start. So bagaikan kata orang tua-tua dulu, dia cakap sediakan payung sebelum hujan. Jom marilah kita bersama-sama menyediakan diri kita, bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang di sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Okey, terima kasih kepada Cik Nik kita. Itu perkongsian daripada Urban Preppers Malaysia. Ini tentang cara nak prep makanan. Untuk tahu lebih lanjut, makanan ni penting untuk rakyat Malaysia. Tak ada makan, kita semua tak boleh hidup. Jadi jangan lupa kunjungi booth yang kita bawakan untuk adik-adik yang berada di lokasi kita pada hari ini. Yang berada di media sosial kita, anda boleh bersama dengan kami. Layarilah website Urban Preppers Malaysia ini untuk bersama-sama mengetahui tips macam mana cara untuk menyimpan barang keperluan diri kita dan keluarga kita supaya kita tak lapar. Supaya kita tak lapar, kita tak gundah gulana. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masa kita. Dekat martabat anak muda. Masanya telah tiba, bertekan bersemangat, capai cita murnimu, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya, rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari jelek mata, terus bangun, aku terus melangkah, lari atau terbang, masa depan ku punya, yakin boleh. Ku mampu apa saja, yakin boleh. Demi cita negara, yakin boleh. Semangat berjaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Okey, kita bersama lagi. Ni dia. Tadi kita dengan tim yang lain. Hari ni kita bawa tim yang lain sempena Hari Sukarelawan ni. Rakan muda at Puncak Alam kita ni. Bersama dengan saya ni Cik Akram kita panggil. Akram, Ya, betul.
Akram. Iya. Akram. Okey. Encik Akram daripada Dana Kita. Betul. Saya tahu Dana Kota. Sampai kat sini tadi saya tengok, ada Dana Kita rupanya. Ya. Boleh tak Encik Akram ceritakan sikit apa sebenarnya Dana Kita ni? Dana awak, dana saya? Ayat darah kita. Alright. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Akram bin Rosli. Saya wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Dana Kita. Okey, untuk makluman Pertubuhan Kebajikan Dana Kita beroperasi semenjak tahun 2019. Okey, sehingga sekarang dan kita punya base berada di Gombak, Selangor. Okey? Okey, base dekat Gombak lah. Ya, betul. Okey, dan untuk makluman kita punya presiden adalah seorang cikgu iaitu yang mungkin dikenali ramai. Okey, kita presiden kita adalah Cikgu Fadli Saleh. Okey, seorang guru yang mengajar di Kuala Lumpur dan NGO ni ditubuhkan atas inisiatif daripada beliau sendiri untuk membantu orang-orang yang kurang berkemampuan dan juga golongan-golongan yang kita perlu bantulah. Okey. Okey. Dana Kita. Okey, betul. Dana Kita. Berapa orangkah kekuatan di dalam pertubuhan Dana Kita? Okey, kekuatan kita berdasarkan lokaliti. Okey, lokaliti kita ada di beberapa tempat. Okey, sebagai contoh di Kedah, di Baling kita ada orang yang akan berada di sana dan di Kelantan kita ada beberapa orang dan di area Selangor kita paling ramai. Okey, lebih kurang dalam 30 ke 40 orang macam itu kekuatan kita untuk membantu masyarakat di luar sana. Okey, Dana Kita ni maknanya base dia fokus dia kepada Selangor sahaja ke ataupun dah keluar? Okey, so untuk Dana Kita dia sebenarnya tidak tertumpu sahaja di kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur. Kita terbuka. Okey, kita sehingga juga ke Sabah Sarawak, kita pernah hantar bantuan ke sana. Okey, ke luar negara pun kita pernah. Okey, tapi kita lebihkan kepada di dalam negara lah. Untuk kawasan tempatan. Local people. Local is important. Local. Okey, kalau tadi saya tengok macam mana konsep Dana Kita tu sebenarnya? Adakah datang, contoh saya rasa nak menyumbang, saya bagi beras ataupun saya bagi duit. Macam mana konsep dia? Okey, untuk konsep sumbangan, sumbangan kita boleh terus direct kepada akaun. Okey, dan kita collect bantuan tu daripada orang awam. Okey, dan kita tukarkan kepada bantuan iaitu seperti kotak makanan dan juga sebagainya dan kita salurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Okey, tertubuhnya pertubuhan Dana Kita ni Ya, betul. 2019. Betul. Dan 2020 kita kena COVID selama Betul. 2 tahun. Ya, betul. Jadi masa tu macam mana agaknya pergerakan Dana Kita tu membantu masyarakat khususnya tu? Okey, untuk makluman semua hadirin sekalian, ketika musim COVID, kita tidak terlepas. Maksudnya kita tidak terlepas untuk membantu. Okey, kita sebabkan kita ada barangan, kita ada barangan yang kita boleh salurkan kepada golongan-golongan di sekitar kawasan kami. So kita akan berikan barangan tersebut di sekitar kawasan yang area kita lah. Okey, Danau Kota. Dana Kita, yes. Urban. Danau Kota memang berdekatan tapi dia adalah dia Dana dekat Kita. Gombak kan. Betul juga. Border Gombak. Cuma kata Dana Kita ni maksudnya pada waktu COVID tu mungkin melakukan sebab saya rasa itu adalah satu kita nak kategorikan bencana ke masa tu. Betul. Kan itu adalah kali pertama Malaysia di Sarawak dan masa itulah semua kena curfew. Betul. Kalau kata kita kira sebelum merdeka tu lain lah. Macam ni banyak anak-anak muda ni. Macam mana agaknya Dana Kita ni nak memberi fokus, mana bukan memuaskan hati lah, membantu betul-betul yang memerlukan. Mungkin tak ada orang di rumah yang memang langsung tak ada penyediaan stok makanan contohnya. Okey, untuk pemberian makanan, okey, kita berikan kotak makanan lah. Okey, untuk kotak makanan kita akan berkolaborasi dengan pihak JKM, berkolaborasi dengan pihak polis dan juga sebagainya, kawasan-kawasan tertentu untuk kita salurkan barangan tersebut. Okey, kita tidak tidak terlalu fokus kepada satu buat dan kita bergerak berkolaborasi bersama dengan JKM untuk memberikan bantuan tersebut. So
JKM dah tahu figure berapa dan kita ada barangan dan kita salurkan kepada mereka. Adakah stok dana kita ni menyimpan stok? Dia Sebab kita kecemasan, hari ni cemas, tiba-tiba cemas. okey, Adakah stok? untuk makluman kita mempunyai satu gudang. Oh, Okey, satu gudang yang menempatkan barangan untuk keperluan. Okey, seperti kita ada 2 set. Satu set untuk banjir. So sekarang ni kita tengah buat preparation untuk banjir. Okey, in any situation kita dah prepare dengan kekuatan kita, dengan kita punya barangan untuk kita berikan salurkan kepada masa-masa banjir. Dan kita juga ada set untuk golongan yang memerlukan. Seperti contoh golongan ni asnaf. Okey, untuk asnaf ni actually untuk makluman, bukannya sahaja di luar bandar, tapi di dalam bandar pun sebenarnya ada golongan-golongan tersebut. Setuju, yang tu Betul. setuju. Pendapatan isi rumah tu yang Ya, betul. So golongan-golongan di dalam bandar juga ada yang betul-betul memerlukan, sehingga dia menghubungi kami dan pergi kepada kami dan dia meminta bantuan daripada kami. So kita akan berikan kotak makanan kepada mereka. Okey. Kalau ada gudang, ada barang, stok makanan yang banyak untuk preparation tadi, kalau kata ada banjir, kan kita fokus kepada banjir semua. Sukarelawan, tenaga kerja daripada mana? Adakah terhad kepada ahli ataupun sekiranya ada orang macam saya tiba-tiba rasa nak berbuat amal lah macam tu. Okey, ini objektif kita sebenarnya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara semua pihak. Okey, seperti contoh, untuk program banjir, kita akan buka satu wawaran kepada semua sesiapa ingin perlukan sebagai contohlah kita hendak ke Kelantan. Okey, kawasan banjir, so kita memerlukan kekuatan 4-wheel. Okey, kita akan buka satu wawaran kepada semua, kepada sesiapa pemilik-pemilik kenderaan yang mahu bekerjasama dengan kita. Okey, kita ada barangan. Yang mahu bekerjasama untuk turut sama menyertai BC banjir kita akan bekerjasama dengan mereka. So sesiapa yang terasa macam ingin join dan juga sebagainya, boleh masuk dalam Telegram tersebut dan kita akan susunlah macam mana pergerakan tersebut, macam mana kaedah untuk kita sampaikan barangan tersebut. Cik Akram, Ya, saya. kriteria tenaga kerja yang diperlukan. Tenaga kerja sebenarnya okey. Apa yang kita terapkan adalah sekiranya kita ingin memberi bantuan, okey, untuk semualah, sekiranya kita berjiwa sebagai seorang sukarelawan, kriterianya adalah dia mestilah ada satu jiwa dia, okey, dan untuk pengalaman ini tidak boleh dibayar mengenai duit. Okey, konsep kita memang kita tak akan, okay, you datang untuk beri bantuan and then kita akan beri duit, bukan. So kita nak terapkan nilai semangat kesukarelawan dalam diri masing-masing. So maksudnya dia datang dengan kekuatan sendiri, dengan kenderaan sendiri, dengan hati yang sendiri untuk pergi membantu. Itu yang kita cuba terapkan. Itu kita panggil keikhlasan dengan Yes. kudrat yang ada, dilimpahi, digunakan kudrat Ya, sepenuhnya betul. kan. Baru kita nampak, itulah dia Ya. sukarelawan. Kalau tadi ada gudang, kita ada tenaga kerja. Jadi kan kalau macam pergerakan keluar, maksudnya dana kita akan relate lah, maksudnya dengan berkolaborasi dengan tim. Betul. Contoh saya ada 4-wheel tadi. Okey. Saya ada 4-wheel. So saya boleh contact dengan dana kita lah. Betul. Maknanya saya nak bagi tahu saya nak ke mana. Okey. Okey. Tadi ada beza. Bantuan asnaf, bantuan banjir. Okey. Bantuan apa lagi yang kita ada dekat Malaysia ni? Bantuan kebakaran. Bantuan adakah kalau yang bantuan asnaf tu dia tidak clash ke maksud saya dengan JKM? JKM pun ada menyediakan bantuan-bantuan juga kan untuk asnaf ni. Adakah dana kita tak clash ke ataupun ada portion-portion tertentu yang JKM tak bagi, dana kita bagi? Okey, untuk JKM ni seperti mana saya beritahu, kita bekerjasama erat. Bila kita bekerjasama erat dengan JKM, okey, di kawasan-kawasan yang tertentu, so kita ada data dan juga sebagainya, kira macam kita berkolaborasi, so sekiranya dia betul-betul memerlukan dan kadang-kadang pihak JKM sendiri memerlukan untuk kita support ataupun macam mana, so kita akan cuba bantulah. Okey. So ada juga
in personal, contoh macam orang yang datang situ mungkin Walk in lah, walk walk in, in. kata okey kita perlukan bantuan ni, so kita tengok, kita lihat dia punya details, orang cakap betul lah, sesuai lah untuk menerima tu, so kita akan berikan barangan tersebut. Okey, Okey. contoh macam saya lah, sekiranya saya ada info Okey. berkaitan asnaf Okey, ataupun yang betul. memerlukan, so saya boleh terus je contact, Okey. hubungi dengan dana kita, so Betul. dana kita akan direct lah ke Ya, sana betul. untuk buat siasatan dahulu ke. Okey, so Kadang-kadang sekarang kita kena ingat ya Cik Akram, Betul. scammer is always here. ya. So ada macam-macam orang lah yang kita akan jumpa, kan? betul? Kita ada macam-macam orang yang menipu dan juga sebagainya. So kita akan buat siasatan dahulu, saya kita lihat dia punya betul ke kita perlu bantu dia dan juga sebagainya. So kita akan buat itulah. Okey. Bantuan asnaf, bantuan tu. Adakah kategori pemberian peralatan bantuan tu? Adakah kotak apa kita panggil Kotak tadi? makanan? Kotak bekalan tu. Adakah dalam tu sama je setiap rumah, isi rumah ataupun ada berbeza mengikut keperluan dia? Okey. So untuk makanan asas. Okey, untuk makanan asas di dalam kotak tersebut kita ada beberapa barangan. Okey, barangan itu adalah fix. Contoh dalam kotak tu kita dah sediakan contoh macam ada 100 kotak, semua barangan tu sama. So kita sebagai contoh di dalamnya ada beras, kita ada sardin, kita ada susu, kita ada kicap dan sebagainya lah. Ada beberapa barangan dan kuantiti itu cukup untuk insya-Allah membantu golongan-golongan yang memerlukan. Oh, okey. Maksud saya sekarang ini dana kita ni dia dah siap fix lah. Yes. Ada tak kes-kes lah yang terpencil kok datang ke kan? Saya perlukan pampers dewasa ke? Ada ke yang datang Ada. kes-kes macam tu je? So- Macam mana dana kita cater kes-kes Okey, macam kita untuk barangan-barangan selain daripada kotak makanan, kita boleh kita ada beberapa item jugalah yang kita boleh salurkan. Sebagai contoh pampers, contoh pampers budak ataupun pampers orang dewasa yang memerlukan, kita boleh cuba untuk menyalurkan barangan tersebut. Okey, dan juga sebagai contoh lain mungkin katil untuk pesakit-pesakit yang ini kita akan cuba memberi kira macam kita berikan bantuan dan kalau mereka dah tak gunakan dia boleh belikan semula kepada kita macam itulah. Maksudnya macam ni, yang saya faham lah Alright. dekat sini, sekiranya datang kepada dana kita apa yang diperlukan dalam kotak makanan Okey, yang untuk disediakan sekiranya dana kita tu, memerlukan untuk makanan, memerlukan makanan, dibagi kita makanan. akan ada bagi makanan. Tapi sekiranya ada kes-kes terpencil memerlukan katil rawatan, memerlukan pampers, so dana kita tetap akan membantu lah. InsyaAllah ya. kita akan tetap juga membantu. Kita akan Alhamdulillah. cubalah untuk membantu Mungkin seberapa di channel-channel ada ke channel-channel tempat lain lah yang tu. Okey, saya boleh nampak. lah. Betul, saya nampak. Jadi maksudnya sekarang ni dari segi dana kita ni di pertubuhan, Okey. pertubuhan NGO. Betul. Pergerakannya memang secara sukarelawan, Betul. fisabilillah macam tu kita kata. Maknanya apa yang disediakan oleh dana kita tu dana daripada orang awam, Betul. dana pada orang awam. Ada tak kes-kes tiba-tiba terkurang stok tu? Terkurang stok sekiranya ingin beri bantuan. Macam Okey. tak cukup kan, tiba-tiba sekarang terlalu ramai yang memerlukan, lepas tu tak cukup. Macam mana? Okey, kita ada target. Kita contoh hari ini kita akan tengok berdasarkan apa yang kita ada lah. So sekiranya kita ada contoh kita ada 100 barangan dan kita akan pergi menghantar bantuan kepada sesuatu tempat. Sebagai contoh kita pergi ke kawasan luar bandar, kawasan asnaf. Okey, kita akan bawa barangan yang kita ada. Contoh kita ada 100. So kita akan bawa dan kita akan cuba dapatkan lebih kurang 100 buah keluarga untuk kita memberi bantuan. Okey, maksudnya stok tu ada. Susah tak saya nak tahu sebab masyarakat Malaysia ni pemurah orangnya, Okey. pemurah. So dana yang terkumpul daripada sumbangan adakah menggalakkan ataupun CP-CP sedang macam tu suam je? Dia itu kita Ikut musim, dia ikut musim lah. Okey, so kita sebenarnya perlulah kita terapkan bagi awareness untuk kita saling membantu antara sama lain sebab barangan sekiranya kita membantu, insya-Allah apa yang kita bantu tu kita cuba sampaikan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Okey Cik Akram, kalau saya tak nak bagi duit,
tapi saya nak bantu barangan. Okey. Adakah tim dana kita akan menolak? Contoh saya nak bantu, saya kata okey, saya ada stok air mineral. Contoh air mineral berapa carton semua tu saya nak bantu. Adakah tim daripada dana kita menolak bantuan tu? Okey, tidak. Yang itu insya-Allah kita sekiranya ada barangan yang kita boleh salurkan kepada orang lain. So sebagai contoh air mineral, sebab air mineral adalah keperluan. So kita akan terima dan kita akan sekiranya ada orang yang betul-betul memerlukan, so kita akan terus bagi kepada mereka yang memerlukan tersebutlah. Okey, sebab saya ada experience yang masa kita Kelantan yang banjir besar Betul. tu kan, yang masa banjir besar di Kelantan tu, saya and the team, kita tengok orang bantuan banjir, masa bantuan tu terlalu banyak makanan. So kita contact team kita, kawan-kawan, saya bukan dalam satu grup, saya cuma ada kumpulan sahaja. So kumpulan kami ni decide, kumpulan hiking kami ni decide ya, untuk bagi Panadol, bekalkan Panadol, kita bagi minyak cak kapak dan juga pampers dewasa dan anak-anak. Betul. Sebab saya rasa keperluan makanan ni macam ni lah, ada tim yang banyak. Adakah pengalaman Cik Akram sendiri dalam memberi bantuan terutama apabila berlaku bencana lah, contoh banjir, makanan tu terlebih-lebih? Adakah perlu kita identify lah, maknanya menyenaraikan apa yang kita perlu bagi? Okey, so kita akan, kita pernah membuat kira macam penyelidikan lah. Kita siasatan. Okey, sebenarnya sekiranya ada sesuatu banjir dan juga sebagainya, apakah keperluan yang betul-betul mereka perlukan? Okey, sebagai contoh, mereka sebenarnya tidak memerlukan beras ataupun juga, okey, kita tengoklah, contoh kita tidak memerlukan beras, tapi dia memerlukan benda yang senang masak. Itu yang kita daripada satu-satu tempat, satu-satu pengalaman, satu-satu bantuan yang kita sambarkan. Okey, kita juga melihat apakah sebenarnya keperluan yang diorang perlukan. Sebagai contoh, adakah perlu untuk kita salurkan peti ais? Adakah perlu? Adakah perlu untuk kita salurkan stove ataupun periuk nasi? Adakah perlu? Dan itu yang kita cuba olah dan cuba sekiranya ada bantuan seterusnya, kita akan cuba dapatkan bantuan yang sepatutnya. Tapi tadi saya tengok dekat dana kita punya booth tadi kan, dia ada mi segera. Alright. Oh, ada sardin, makanan sedap-sedap tu. Ada tu yang basic untuk satu keperluan keluarga lah yang disediakan oleh dana kita tu. Betul? Okey, kalau ada apa-apa lagi ada yang boleh wawarkan, mungkin kita boleh spark, kita nak tanamkan semangat kesukarelawan daripada anak muda ni. Okey. Terutama yang muda. Sebab saya rasa bila bab makan saya muda, bila bab sukarelawan ni saya rasa saya dah kertu sangat. Saya dah rasa kertu sangat. Cuma macam mana kita nak spark semangat kesukarelawan tu di dalam jiwa anak muda tu? Okey. Untuk saya tidak pergi jauh, saya pergi kepada diri saya sendiri. Okey, saya sebenarnya adalah seorang pelajar, bekas pelajar daripada satu buah universiti. Okey, universiti di Gombak, iaitu Unike LBMI. So kita sebagai di situ sebenarnya bermulanya saya mempunyai semangat dan rasa ingin membantu. Disebabkan walaupun ketika itu kita busy dengan student, kita kena belajar dan sebagainya, kita kena fikir sebagai kita anak muda, apa yang kita boleh bantu kepada masyarakat. Sebab kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai tubuh badan yang sihat, kita mempunyai masa yang cukup untuk membantu. So sebagai anak muda yang sedang belajar ataupun yang baru habis belajar, ambil inisiatif ini untuk pergi setinggi mana, sejauh mana untuk kita terus membantu. Itu yang saya cuba lakukan ketika saya zaman belajar. Okey, setiap minggu, alhamdulillah, setiap minggu kita isi hari-hari tersebut dengan program-program yang dapat meningkatkan saya punya skill dan juga daya ketahanan saya sendirilah. Sebagaimana contoh kalau kita pergi kepada satu-satu tempat, macam mana kita nak berkomunikasi dengan golongan-golongan tersebut. Okey, ketika itu saya masih belajar. Di dalam belajar kita tak boleh dapat benda tu, kita tengah buat assignment dan juga sebagainya, itu kita tak dapat. Tapi
bila kita keluar sebagai seorang sukarelawan, sebagai seorang anak muda yang ingin membantu dan meningkatkan lagi kita punya jati diri dalam diri masing-masing. Okey, maksudnya ambillah kesempatan Yes, daripada muda kesempatan ni. daripada masa kita muda ni lah. Kita cuba penuhkan masa-masa kita dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan dan kemasyarakatan ini. Okey, terima kasih Cik Akram daripada Pertubuhan Dana kita. Okey, untuk adik-adik semua, hadirin semua, kalau ingin menyumbang boleh layarilah dekat website lah. Boleh cari dengan tim Dana kita di Facebook Dana kita, dia ada cara macam mana untuk menyumbang kepada orang kata sedikit sebanyak. Tenaga tak boleh, mungkin jauh, mungkin kita buat sumbangan kewangan sedikit, ataupun kalau nak sumbangan tenaga boleh berhubung terus dengan pihak Pertubuhan Dana kita. Dan kena ingat, apa yang kita buat tu adalah ikhlas dari hati kita. Kudrat kita yang kita bagi tu kita ibaratkan bekalan kita di akhirat kelak. Okey, terima kasih kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekian saja untuk seri session kita bersama dengan tim daripada Dana kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang